bukan setiap rahsia itu akan dibentang ataupun dipamerkan. Bagaimana dengan dakwaan segelintir orang yang menolak kitab ini? Ada juga sekumpulan kecil manusia, dia kata kitab Mishkatul Anwar ni tak sesuai belajar. Ini bawa salah. Kitab Ihya Ulumuddin pun dia kata macam tu. Jawab Imam Al-Ghazali, jika rahsia itu dikeluarkan, hanya orang-orang jahil sahaja yang akan menafikannya. Bila dia cerita peringkat tinggi, kalau orang tolak tu maksud dia orang-orang jahil saja. Orang tak jahil dia tentu boleh terima. Kadang-kadang orang lepasan pondok, belajar pula luar negara, bila balik ke negara kita, dia baca kitab yang tinggi-tinggi, ilmu hakikat, ilmu tasawuf ni, dia kata ni salah ni. Contohnya kitab Ibnu Arabi. Kata Ibnu Arabi tak ajar macam ni. Ni nampak macam nak samakan manusia dengan Tuhan je ni. Tak ajar. Ni mesti ada orang dah ubah suai dah kitab Ibnu Arabi ni. Jadi yang ni bukan Ibnu Arabi tak ajar yang ni, kita kena keluarkan. Tapi bila kita cek tengok tak ada salah pun. Yang dia kata salah tadi sebenarnya dia tu tak sampai pemahaman dia kepada cakap Ibnu Arabi tu. Bila tak sampai pemahaman dia kata salah ni. Contohlah, katalah satu orang tu kata aku tengok lembu aku nampak Tuhan. Contoh kan, kita dah cerita dah dulu. Bila kita tengok je, takkanlah Syekh Daud Fatani cakap macam ni. Ni mesti ada orang dah ubah suai kitab ni. Jadi kita kena buang ni. Nampak lembu nampak, tengok lembu nampak Tuhan, kena buang. Padahal pemahaman dia tak sampai ke situ. Jadi kita ni 3 peringkat. Satu pemahaman bawah, peringkat atas lagi penghayatan, peringkat atas lagi pengalaman, dia lalui sendiri. Pemahaman bawah, kita faham satu benda tapi belum tentu menghayati. Ada orang naik lagi dia menghayati benda tu, dan ada orang naik lagi dia lalui sendiri pengalaman. Contoh, peringkat pemahaman, dia faham, kita cerita ikan semilang ni dia boleh sengat orang. Kalau sengat rasa dia sakit, dia tak pernah kena sengat tapi dia faham. Memang betul, dia percaya ikan semilang kalau kena sengat dia sakit. Ada orang pula dia bukan setakat faham, dia menghayati. Ikan semilang ni kalau dia sengat di jari sakit. Maksud dia kalau dia sengat di paha pun akan sakit juga. Kalau dia sengat di pipi sakit juga. Kalau dia sengat 2 kali lagi sakit. Contohlah, dia menghayati. Dia lebih lagi. Yang tadi tu dia faham takat tu je. Jenis yang kedua ni dia menghayati benda tu. Jenis yang ketiga dia pengalaman, dia lalui. Dia rasa nak try rasa lah tengok. Dia pun ambil ikan tu bagi tu. Macam ni sakit dia. Jadi berbeza orang yang sekadar faham dengan orang yang menghayati, dengan orang yang melalui pengalaman. Itu tadi pemahaman bawah, penghayatan tengah-tengah, pengalaman. Pengalaman kita sebut pengalaman. Orang pengalaman tu dia lagi tahu. Dia rasa sendiri dah. Pengalaman. Berbalik kepada tadi, tengok lembu nampak Tuhan. Bukannya dia kata lembu tu Tuhan. Kita dengar Tok Guru tu kata dia tengok lembu nampak Tuhan. Dia kata lembu tu Tuhan. Tapi cuba kita bertanya dia, Encik, lembu ni Tuhan tak? Ada. Tapi saya tengok lembu nampak Tuhan. Lembu ni bukan Tuhan. Baru tahu kan. Dia cerita lanjut. Macam kita lah. Tengok rumah lama aku di kampung ni, nampak bapak aku. Kenapa cakap macam tu? Bukan dia kata rumah tu bapak dah. Sebab dulu kawasan ni sebelum kami pindah ke sini masa kecil-kecil dulu, hutan simpok, hutan pokok ketapang ni dengan lecah dia, dengan apa? Dengan teruklah tempat tu. Bapak aku lah tempat seorang-seorang ni. Mak tak larat. Tebas-tebas. Dia sendiri bagi lapang, dia sendiri buat rumah kayu ni. Sebab tu sampai sekarang bapak dah tak ada dah. Tengok rumah tu nampak bapak aku. Dah macam tu. Dia tengok lembu nampak Tuhan. Bukan dia kata lembu tu Tuhan. Kalau dia kata lembu tu Tuhan, yang tu salah. Tengok berhala nampak Tuhan. Kita dengar tu takut. Dia kata berhala Tuhan, dia semua tokoh ni. Dia cerita benda lain. Dia cakap, tapi dia pun salah juga. Dia pun cerita kat orang biasa.
Dia sepatut sama-sama geng dia cerita, dia faham. Bila cerita pada orang awam tak tahu kan, dia kata salah. Dia tengok berhala, dia nampak Tuhan. Ni sembah berhala ni. Padahal dia cakap tu ilmu yang tinggi. Kata Imam Al-Ghazali, saudara hendaklah berpuas hati dengan penerangan yang ringkas tentang hal ini. Kerana kalau nak diceritakan sepenuhnya huraian 2 ayat tu tadi dengan pokok-pokok, dengan ranting-ranting cabang-cabang dia, memang akan ambil masa yang lama. Buat masa ni dia kata aku pun tak punya masa dan banyak tanggungjawab yang lain. Sungguh pun Imam Al-Ghazali dia huraikan ayat tu tadi sampai jadi kitab Mishkatul Anwar, tapi dia kata yang tu pun bukan secara detail. Dia tak ada masa dia nak hurai detail tu, banyak komitmen yang lain. Kalau dia hurai secara detail akan jadi panjang. Kunci kepada semua hati adalah di tangan Allah. Ini kata Imam Ghazali. Dia membuka hati itu apabila dikehendakinya, menurut kehendaknya, dan dengan apa sahaja yang dikehendakinya. Jadi kalau kita belajar nanti sampai satu peringkat dah tak boleh pergi dah, tak faham. Kita kena patah balik pada hakikat. Kunci semua hati kita, pemahaman kita semua Allah yang pegang. Kadang-kadang orang biasa dia boleh faham benda tinggi-tinggi. Kadang-kadang orang balik Al-Azhar kan, dia tak boleh faham benda tinggi-tinggi tu. Kunci ni di tangan Allah. Patah balik pada hakikat. Apakah atau siapakah cahaya hakiki? Yang sebenar-benar cahaya ni, kata Al-Ghazali, cahaya hakiki ialah Allah. Selain itu, nama cahaya hanyalah perumpamaan sahaja, bukan maksud yang sebenar. Kita kata matahari bercahaya, api bercahaya, hati kita bercahaya, semua tu pinjaman. Yang sebenar-benar cahaya ialah Allah. Sebab tu ayat tu dia kata Allah cahaya langit dan bumi. Allah cahaya langit dan bumi. Jadi nak faham, kita kena teruskan pembelajaran kitab ni nanti. Masuklah pelajaran malam ni. Masih kitab Mishkatul Anwar. Apakah pengertian nur? Cahaya ni benda apa? Sebelum kita tengok cahaya menurut Imam Al-Ghazali, kita tengok cahaya menurut pandangan kita. Kalau tanya orang-orang kita ni lah, bila sebut cahaya ni apa benda? Cahaya ni terang. Bila terang tu cahaya. Contoh kita duduk dalam gua, gelap, tak ada cahaya. Kalau rumah kita ni pagi-pagi kita buka tingkap, buka pintu, barulah masuk cahaya. Macam tu. Jadi kalau ikut pemahaman kita, cahaya ni terang. Satu. Jenis yang kedua, kalau ikut pemahaman kita, cahaya ni maksud dia elok. Tadi maksud dia terang, yang ni maksud dia elok. Contoh, muka pengantin tu bercahaya. Bercahaya. Muka tunang dia tu tak ada cahaya langsung, maksud dia tak elok tu, nampak gaya tak elok. Yang ni nampak gaya elok, berseri je. Muka pengantin tu memang cahaya. Cahaya ni maksud dia elok. Satu lagi cahaya kalau mengikut kita senang. Contohlah, janda, anak sampai 6 orang, kematian suami, hidup susah, kerja pun gaji tak tinggi, anak kecil-kecil, tak ada cahaya lah hidup dia dah. Tiba-tiba ada orang meminang dia, orang kaya bertanggungjawab semua kan, hidup pun selesa. Bercahaya lah hidup sekarang. Dulu tu rasa macam tak ada cahaya lah. Dah lah perempuan, anak kecil-kecil 6 orang, tempat bergantung tak ada, rasa tak ada cahaya, dalam gelap. Sekarang ni bercahaya lah hidup. Cahaya ni maksud dia senang. Jenis yang keempat, cahaya ni kalau ikut kita orang Melayu ni, maksud dia petunjuk Tuhan. Ya Allah, kita doa, bagilah aku cahaya, daripada kegelapan ni keluarkanlah kami kepada cahaya. Maksud dia petunjuk, hidayah. Jadi kalau bagi pemahaman kita, bila disebut cahaya ni, satu maksud dia terang, yang kedua maksud dia elok, yang ketiga cahaya ni maksud dia senang, yang keempat cahaya ni maksud dia hidayah Tuhan. Ini cahaya mengikut kita, dan mungkin ada lagi. Jadi kesimpulan dia, cahaya, nur kalau mengikut pemahaman kita, masyarakat kita, ialah benda yang baik-baik. Itu cahaya.